Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ar-rahmatul muhdah wan ni'matul musdah. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada malam ni dapat bersua untuk sebentar tadi sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk seketika untuk mengisi ruang masa di antara maghrib dengan isyak ni. Seperti biasalah, kita akan isi dengan sedikit tazkirah. Dan insya-Allah pada malam ni kita kembali menyambung perbincangan kita daripada hadis 40, daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala, iaitu hadis yang bertajuk jangan bertangguh. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memegang bahuku lantas bersabda, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau yang musafir. Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila kamu berada di waktu petang, maka janganlah kamu tunggu sehingga ke pagi, dan jika kamu berada di waktu pagi, janganlah ditunggu sehingga ke petang. Gunalah masa sihatmu sebelum masa sakitmu, dan gunalah masa hidupmu sebelum waktu matimu. Jadi hadis yang sebenarnya ringkas sahaja, cuma ditambah dengan syarah ataupun sedikit huraian daripada ataupun penerangan daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita sebelum ni kita dah bincangkan bahagian pertama dan kedua hadis ni, dan insya-Allah kalau sempat malam ni kita akan habiskanlah perbincangan hadis ni. Jadi sebelum ni kita dah bincangkan tentang bagaimana kaedah Nabi dalam mendidik, kaedah Nabi dalam mendidik sahabat. Nabi SAW adalah seorang yang amat kaya dengan cara dan kaedah mendidik. Ini sebagaimana yang kalau kita baca dalam banyak hadis. Dan begitu juga huraian-huraian berkenaan dengan hadis ni, yang mana dunia hanyalah jambatan yang menghubungkan akhirat. Kemudian nasihat Ibn Umar dan juga menggunakan masa dengan sebaik-baiknya. Jadi ini antara benda-benda yang kita dah bincangkanlah sebelum ni. Kemudian kita masuk kepada yang seterusnya. Bersegera melakukan amal kebaikan. Ke atas seorang Muslim itu bersegera dalam melakukan amal kebaikan dan memperbanyakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berbetulan dengan firman Allah, fastabiqul khairat. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Jauhilah sifat bertangguh. Jauhilah sifat bertangguh-tangguh, kerana kita tidak tahu bilakah ajal kita akan tiba, dan adakah bekalan kita sudah mencukupi untuk menyelamatkan kita pada hari yang tidak berguna lagi harta serta anak pinak, melainkan bagi yang datang dengan hati yang sejahtera. Jadi pada huraian-huraian sebelum ni, kita sebagaimana kita terangkan tadilah, bagaimana sifat Nabi sebagai pendidik. Dia ada satu kitab yang mencerita yang bertajuk Ar-Rasul Muallim wa Atharuhu fit Ta'lim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Nabi adalah Nabi sebagai seorang pendidik dan
kaedah-kaedah Nabi, uslub ataupun asali jamak kepada uslub, kaedah-kaedah Nabi dalam mendidik. Dan sebelum ni kita dah terangkan bagaimana singkatnya masa dalam kehidupan kita ni, yang mana kita tanpa sedar, usia kita berlalu, dia sentiasa bertambah. Dia bertambah pada masa yang telah berlalu, tapi semakin berkurang pada masa yang semakin baki masa yang tinggal kepada kita. Jadi dalam kita mengetahui tentang ataupun menyedari tentang bagaimana usia kita yang semakin berkurangan ni, maka kita kena bersegera melakukan amal kebaikan. Menjadi kewajipan bagi kita. Ni bukan orang kata suatu pilihan. Melakukan amal ketaatan ni tuan-tuan, dia bukan suatu pilihan. Dia adalah suatu kewajipan kepada kita. Bahkan bagi orang yang sedar dengan hari akhirat, yang menyedari bahawa dia pasti akan menemui ajal dia, yang mana kita semua tahu bahawa kematian itu pasti, maka dia akan mempersiapkan bekalan-bekalan dia untuk akhirat nanti. Dan dia tidak akan mempersiakan masa dia yang masih ada di atas dunia ni. Kita tidak boleh menjadi sebagaimana orang yang engkar kepada Allah Ta'ala, orang yang lalai kepada Allah Ta'ala, yang hanya sibuk mencari harta di dunia, sibuk mencari kesenangan atas dunia, dengan melupakan bahagian di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la, bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Bahkan bal tu'siruna al-hayata ad-dunya, kamu mencari kelebihan kehidupan dalam dunia. Maksudnya kamu mengejar hidup dalam dunia ni, sibuk berusaha untuk nak menjadi kaya, seakan-akan kamu tak akan mati. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya, kamu sibuk mencari hasil mahsul dalam kehidupan dalam dunia ni. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Maka seseorang bila mana dia menyedari perkara ni, dalam dia mengejar kehidupan dalam dunia ni, dia tidak akan melupakan bahagian dia di akhirat. Allah Ta'ala tidak menyuruh kita tinggalkan pula dunia ni sehingga tak beramal, sehingga tidak berusaha langsung untuk dunia, sehingga menyerahkan urusan politik dan pentadbiran kepada orang bukan Islam dengan alasan kita orang Islam ni kejar akhirat je, tak usah peduli dunia. Tak begitu. Islam tidak menyuruh kita meninggalkan hal-hal keduniaan kerana semata-mata nak kejar akhirat, tetapi disuruh dalam kita mengejar, dalam kita membina kehidupan kita dalam dunia, kita mesti menjaga bahagian akhirat kita. Sebab hak ni Allah Ta'ala sebut khairun wa abqa. Maka siapa yang menyedari tentang perkara ni, dia tidak boleh melengah-lengahkan ataupun membuang masa dia di atas dunia ni. Sebab tu kita katakan beramal, dalam urusan beramal kepada Allah Ta'ala ni, melakukan amal ketaatan ni bukan suatu pilihan. Dia bukan suatu pilihan sebagaimana yang kita sangkakan. Bahkan kita dituntut untuk menyempurnakan kewajipan-kewajipan. Dan setelah kita menyempurnakan kewajipan, maka kita tambahkan lagi dengan yang sunat. Yang wajib kita sempurnakan, kemudian kita tambah lagi dengan yang sunat, demi nak menjadi golongan yang disebut sebagai al-muqarrabun. Dia ada beza tuan-tuan antara al-abrar dan al-muqarrabun. Kebetulan sebelum ni saya ada berkuliah dekat surah Al-Hikmah pada Midi. Dia menarik surah ni sebab dia ada pustaka dia. Dalam surah tu dia ada pustaka dia. Jadi sebelum dalam kita lepas kita solat sunat tu, sebelum nak tunggu maghrib tu, solat maghrib, saya ada terbacalah satu buku, kitab Al-Furqan, Al-Furqan baina awliyaillah wa awliya'ish syaitan. Beza antara wali Allah dan juga wali syaitan. Jadi kitab ni disusun oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Cuma apa yang menarik ialah bila mana Imam Ibn Taymiyah menulis perbezaan, menerangkan perbezaan antara golongan al-abrar dan juga al-muqarrabun. Jadi tuan-tuan, dia ada suatu perbincangan dalam ilmu tasawuf ni disebut hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Benda yang mungkin dianggap baik oleh orang yang baik, tapi benda itu masih lagi buruk kalau dilihat oleh orang-orang yang al-muqarrabun. Al-muqarrabun ialah orang-orang yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Jadi apa itu al-abrar? Al-abrar ialah orang yang menyempurnakan kewajipan dia, yang menyempurnakan ibadat-ibadat wajib. Dia juga membuat ibadat-ibadat sunat, tapi bukan dalam jumlah yang banyak dan bukanlah menjadi keutamaan bagi dia. Dia tidak peduli sangat, cuma sekadar buatlah satu dua ibadat sunat. Sebagai orang kata nak
nak menambah sedikit pahala dia. Tetapi bagi al-muqarrabun ialah orang-orang yang dia bukan setakat menyempurnakan yang wajib, tetapi dia juga berusaha menggandakan amalan-amalan sunat. Ini al-muqarrabun, iaitu orang yang nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita di atas dunia ni, kita dituntut tidak hanya berada pada takat al-abrar sahaja. Apatah lagi kalau duduk pada peringkat orang fasik, iaitu orang yang banyak melakukan dosa-dosa dan tidak melaksanakan amal-amal ketaatan, meninggalkan amal-amal yang wajib, maka hak ni lagi teruk. Kita tidak dituntut, kita bukan hanya setakat dituntut menjadi golongan al-abrar, tapi kita juga dituntut untuk berusaha menjadi al-muqarrabun. Sebab usaha kita untuk naik ke peringkat ni hanya masa atas dunia. Dekat akhirat ialah masa untuk kita menuai hasil amalan kita. Jadi kerana itulah jauhi sifat bertangguh-tangguh, kerana kita tidak tahu bilakah ajal kita akan tiba, dan adakah bekalan kita sudah mencukupi untuk menyelamatkan kita pada hari yang tidak berguna lagi harta serta anak pinak, melainkan bagi yang datang dengan hati yang sejahtera. Baik tuan-tuan, dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membuat perumpamaan bagi orang yang berusaha untuk akhirat dia dengan orang yang hanya berusaha untuk dunia dia. Di atas dunia ni ada dua golongan. Imam Ghazali sebutlah, Imam Ghazali buat perbandingan. Ada dua golongan yang perumpamaan dia dua orang yang duduk di dua buah rumah sewa. Ada dua orang, masing-masing menyewa sebuah rumah. Jadi kita kata si A dengan si B lah, senang kita buat perbandingan gitu. Si A ni dia menyewa rumah, dia duduk rumah sewa. Tapi dalam rumah sewa tu dihias macam-macam, direnovate macam-macam. Bukan rumah dia pun, rumah sewa, tapi direnovate tu macam-macam. Dengan tambah jadi daripada hok stekak jadi 3 tingkat, diluahkan halaman, ditambah dengan kolam renang, disusun dengan macam-macam jenis keladi zaman ni keladi lah mahal. Mahal pada emas lagi orang beli ni. Macam-macam jenis keladi, ada semua jenis spesies keladi ada belakang rumah dia. Kemudian dalamnya dia benda ni dihias dengan macam-macam perabot baru. Sedangkan rumah tu rumah sewa je. Dia ada sebuah rumah. Dia ada rumah dengan tanah, yang mana rumah tu belum lagi siap. Baru ada tapak dengan tiang sikit je. Atap tak ada lagi, dinding tak ada lagi, semua masih tinggi dalam kawasan rumah hok dia, rumah kekal dia tu, rumah sebenar dia. Tapi dia gitulah, jarang-jarang sekali pergi jenguk. Kadang-kadang pergi bersih sekali, naik lalang pergi bersih pula. Tapi gitulah bersih, rumah dah siap-siap. Berbanding dengan seorang lagi, hok B ni pula, seorang yang dia juga duduk di rumah sewa, dalam masa dia memelihara rumah sewa dia, tapi dia tidak melupakan rumah sebenar dia. Tiap-tiap hari dia akan menghabiskan 2 ataupun 3 jam sehari untuk bina rumah dia. Bermula dengan bersihkan halaman, tambung tanah, kemudian dimasukkan tapak, dimasukkan tiang semua, sehinggalah sedikit demi sedikit. Dia bukan buat sekaligus dalam masa satu hari. Dibuat sedikit demi sedikit, tambah sedikit dinding apa semua, tambah atap, sehinggalah akhirnya rumah dia siap. Berbanding dengan hok A tadi ni, dia hanya sibuk melengkapkan rumah sewa dia, bukan rumah dia pun, tapi dia renovate, dia hias macam-macam. Macam ke hok tu rumah sendiri punya dah. Dan bila sebut rumah sewa ni tuan-tuan, sampai masa kita kena tinggalkan. Tak ada siapa dia kekal duduk dalam rumah sewa dia. Hatta rumah sendiri pun tuan-tuan, tak ada siapa kekal duduk. Ramai mana orang walaupun ada rumah sendiri, akhir bila dia mati tak tanam pun dalam rumah tu. Bukan kata dia letak dia disemadikan dalam rumah dia, tetap disemadikan di tempat lain. Jadi bila dah namanya rumah sewa, akhirnya sampai masa dia kena tinggal. Jadi dua orang ni tinggal. Tapi si A, si B ni yang menghabiskan masa 2 jam ataupun 3 jam sehari, bukan banyak pun, bukan 24 jam sehari dia perhabis masa dekat rumah sebenar dia. Dia hanya menghabiskan masa sedikit saja. Tetapi bila mana dia kena keluar daripada rumah sewa dia, lalu dia boleh balik. Dia balik ke rumah dia dalam keadaan rumah dia dah siap. Dah boleh diduduki dah. Berbanding dengan si A tadi yang duk sibuk hanya pedulikan rumah sewa dia, akhir bila sampai masa kena out, renovate pun, hias pun, tambah pun, tetap bukan rumah sendiri. Akhirnya dia keluar. Dia terpaksa keluar bila mana tuan rumah suruh keluar. Tapi bila dia nak balik ke rumah dia, dalam keadaan rumah dia tak siap benda lagi. Baru ada tiang dengan tapak je. Bumbungnya tak ada.
Dok, atap tak ada. Jadi nak duduk macam mana? Jadi begitulah perumpamaan seorang yang di akhirat nanti. Dok, orang yang hidup atas dunia dan akan kembali ke tempat asal dia. Kita ni tuan-tuan, sebagaimana yang kita sebut sebelum ni dalam perbincangan hadis sebelum ni, tempat asal bagi orang beriman ialah di akhirat dia. Akhirat adalah tempat asal kita. Sebab itulah orang beriman ni tuan-tuan, dia akan rindukan kepada syurga walaupun dia tak pernah sampai lagi situ, dia tak pernah duduk lagi situ, tapi itulah tempat asal dia, tempat asal kepada nenek moyang dia, iaitu Sayyidina Adam alaihissalam dan juga Sayyidatina Hawa. Jadi bila mana mereka kembali, begitulah juga kita hidup atas dunia ni. Ada orang yang hanya mempedulikan dunia dia sahaja, dan dia kurang mempedulikan akhirat dia, sehingga bila sampai saat bila dah dia mati, maka dia baru sedar, rupa-rupanya akhiratlah yang sebenar, akhiratlah tempat sebenar dia. Tapi masa atas dunia tak peduli. Sebab tu tuan-tuan, kita perlu kepada majlis-majlis ilmu yang sebegini. Sebab apa? Sebab nak mengingatkan kita tentang akhirat. Kita ni tuan-tuan, kalau kita dok belajar tentang akhirat kita, macam mana kita nak beramal dan mempersiapkan akhirat kita. Kerana tu kita kena belajar. Sebab tu amat rugi bagi orang-orang yang tak pernah hadir ke majlis ilmu. Sibuk dengan hal-hal lain. Nak pergi makan kenduri jauh-jauh boleh, nak pergi melancong tempat-tempat jauh boleh, nak pergi sana sini boleh, walaupun kena naik flight apa semua. Tapi masjid surau biar rumah dak rajin nak sapa, dak pernah nak pergi belajar dengar. Maka benda ni yang akan menjadi kerugian besar kepada dia di akhirat nanti. Kemudian rebut peluang dan kesempatan. Seorang muslim hendaklah merebut semua peluang dan kesempatan yang ada sebelum terlambat. Jadi merebut peluang dan kesempatan. Tuan-tuan muslim-muslimat, sebagaimana yang kita dah jelaskan sebelum ni, kita hidup atas dunia ni singkat sahaja. Bahkan tuan-tuan, kalau nak dibandingkan kita dengan umat-umat yang terdahulu, umur kita ni tak seberapa pun. Tak. Tapi adakah bermaksud bila mana umur kita pendek, maka adakah bermaksud kita tidak beruntung langsung? Tak juga tuan-tuan. Ada sebab kenapa Allah Ta'ala menjadikan, tanda Allah Ta'ala kasih kepada kita ialah Allah Ta'ala menjadikan umur kita pendek. Allah Ta'ala tak menjadikan umur kita panjang. Ada guna pula gitu. Kan bukan ke kita, kalau kita sayang, bukan ke kita beri lebih, betul tak? Kalau kita sayang ke bini kita, tak, kita beri lebih daripada benda yang dia minta. Kalau kita sayang anak kita, kita beri lebih daripada benda yang dia minta. Maka kenapa Allah Ta'ala tak beri umur kita lebih berbanding dengan umat-umat yang lain, walaupun kita Allah Ta'ala sebut sebagai khairul ummah, sebaik-baik umat. Tuan-tuan, antara kelebihan, apakah kelebihan orang yang umur tak panjang? Macam kita lah, kita ni umur tak panjang, walaupun ada hudang sampai 90 tahun, ada yang sampai 100 lebih. Tapi tuan-tuan, kalau nak banding dengan umat-umat yang terdahulu, umur kita ni pendek lagi, tak panjang mana pun. Tapi apa kelebihan dia? Tuan-tuan, di antara kelebihan umur yang tak panjang manalah nak banding dengan umat-umat yang terdahulu ni, ialah kita senang nak predik, ataupun kita senang nak jangka bila kita akan mati. Kalau umur panjang ni, agak-agak bila kita nak tahu kita akan mati. Umur panjang ke, umur pendek ke, tak, usia 100 lebih, 200 lebih ke, ataupun usia setakat 60, 70 ke, masing-masing takkan tahu bila dia akan mati. Tapi makin panjang umur ni tuan-tuan, makin susah kita nak teka bila kita akan mati. Memang kita tak akan boleh tahu bila kita akan mati. Kita tak akan tahu tarikh tepat kematian kita, tak ada. Melainkan ada orang-orang yang Allah Ta'ala berikan firasat kepada dia, tak, bila. Maknanya, tapi dia tak boleh nak jangka juga waktu tarikh tepat tu, tapi dia boleh rasa masa dia makin dekat. Bila umur kita pendek tuan-tuan, kita lebih mudah nak jangka, tak. Bila umur kita dah semakin singkat, bila lagi kita nak mempersiapkan amal kita, berbanding kalau umur kita panjang beratus-ratus tahun. Dalam masa beratus-ratus tahun tu, tak tahu bila masa nak teka, masa bila nak mati. Jadi tu antara kelebihan dia. Baik, jadi bila mana kita sedar bahawa umur 60-70 ni bukanlah satu umur yang panjang, tak. Bahkan kalau orang yang dan sampai 70 lebih, 80, 90, maka waktu tu kira bonus lah, bonus umur bagi dia. Tapi bila kita menyedari bahawa umur kita ni pendek, maka kita tidak boleh, orang kata, mempersia-siakan masa yang kita ada. Kita kena memanfaatkan sepenuhnya masa yang kita ada ni untuk beramal ibadat. Maka kerana itu tuan-tuan, Nabi menyebut dalam hadis, ni'matani maghbunun kasirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang paling banyak umat aku sia-siakan, yang paling banyak disisia-siakan oleh manusia, itulah as-sihhat wal faragh. Nikmat sihat dan juga nikmat masa lapang.
Masa lapang bila mana kita ada, kita kurang gunakan untuk ibadat, kita akan isi untuk buat benda-benda yang kita rasa menyeronokkan kita, ataupun yang mendatangkan keuntungan kepada kita. Tapi kita kurang berfikir tentang keuntungan akhirat. Untung dunia kita nampak, untung akhirat ni payah sikit nak tengok. Sebab benda beramal, solat ke, kita buat solat ke, kita puasa ke, kita berzikir ke, baca Quran ke, kita tahu pahala tu ada, tapi kita tak aja nampak pahala tu mana. Tu yang menjadi orang kata agak masalah lah, agak masalah bagi kita. Jadi kerana tu tuan-tuan, antara hikmah Allah Ta'ala menghadirkan Ramadan setiap tahun, ni kita dah lama dah nak Ramadan, dah lama dah, dalam lebih kurang dia ni sebulan dua gitu je lagi. Jadi tuan-tuan, Ramadan dia menjadi lambang ataupun manifestasi kepada kita bagaimana singkatnya sebenarnya umur di dunia ni. Kita melalui Ramadan setiap tahun. Setiap tahun, selagi dah sampai ajar kita, maka sempatlah kita dengan Ramadan ni. Jadi pada awal Ramadan, ni pengalaman kita lah, pengalaman kita. Bila masuk awal Ramadan je, maka kita akan mula rasa Ramadan adalah suatu ni, 30 hari tu adalah suatu masa yang panjang. Hari pertama, tu hari pertama macam-macam sekali tu, salah minum air, salah makan nasi. Tapi doa lalu tu 3 pinggang salah makan. Salah kesengaja, doa lalu sangat. Kalau salah sesuatu dua tu tahan kira, ataupun habis pinggang boleh tahan lagi. Ni 3 pinggang tambah puasa, dah hari tu puasa. Tapi tak apalah, dia selama mana memang kita benar-benar tersalah, maka Allah Ta'ala jadikan benda tu sebagai sebagai hadiah, hadiah kepada kita. Tapi kalau siapa larat 17 puasa pun salah lagi, berat tu. Tu berat nanah tu. Ni bukan masalah lupa sebarang dah ni. Ni nyanyuk dah ni. Ni berat. Jadi tuan-tuan, bila masuk hari pertama Ramadan, kita masing-masing rasa Allah, lamanya nak habis. Baru hari pertama puasa. Lepas sahur tu mikir dah. Baru lepas sahur mikir dah, bila nak buka, bila nak raya. Baru hari pertama mikir. Baru hari pertama. Jadi tapi walaupun susah, kita tetap melalui Ramadan tu. Dan ada orang berbagai yang kata reaksi ataupun berbagai semangat dalam menghadapi Ramadan ni. Ada yang semangat dia kurang. Dia bahkan dia merasakan Ramadan adalah ibarat suatu azab pada dia. Ada orang dia rasa gitu, azab tak boleh makan siang. Kan sedap kalau azab, kalau puasa tu tengah malam. Siang kita makan, malam kita puasa. Kan sedap kalau gitu. Tapi Tuhan dah buat gitu. Jadi kita kena puasa ni siang. Ada orang dia menanti-nantikan Ramadan sebab dia melihat bagaimana ganjaran amal dalam bulan Ramadan. Semua dilipat gandakan. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagaimana yang kita pernah sebut sebelum ni, Allah Ta'ala tidak menjadikan Ramadan ni untuk berpuasa, tapi Allah Ta'ala jadikan berpuasa ni untuk Ramadan. Sebab apa? Kita ni tuan-tuan, kita payah nak buat amal ibadat kerana nafsu kita kuat, nafsu kita tinggi. Dan nafsu ni dia subur dengan makan minum. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam bulan-bulan yang lain, dalam bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain yang kita tak berpuasa, kita makan banyak, tapi ibadat kita banyak tak macam bulan Ramadan? Adakah kita berusaha, kita menggandakan amal ibadat kita? Kita baca Quran, kita berzikir, kita berselawat, kita bertarawih apa semua. Kita buat benda tu dalam bulan Ramadan. Kenapa tidak di bulan-bulan yang lain? Tarawih tak ada bulan lain ustaz. Tadarus boleh buat. Tadarus umpamanya. Kita kalau dok Ramadan, kita tadarus dok. Dok tadarus dah. Tadarus tak kat bulan Ramadan tu je lah. Walha tuan-tuan, tadarus ni dak syarat dalam bulan Ramadan. Cuma pada bulan Ramadan, Nabi dan sahabat menggandakan lagi amalan dengan Al-Quran. Jadi pada 11 bulan yang lain, walaupun kita makan siang banyak, tapi kita ibadat tak setara mana berbanding dengan Ramadan yang kita cuma makan di 10 malam sahaja, tapi kita menggandakan ibadat. Kerana tuan-tuan, bila kita berpuasa, maka nafsu kita ni dilemah, dia kendor. Jadi bila nafsu kita kendor ni, iman kita meningkat. Bila iman kita meningkatlah, maka kita mudah untuk buat amal ibadat. Sebab tu tuan-tuan, menjadi kelaziman orang yang soleh, mereka bila habis Ramadan, mereka akan teruskan pula dengan puasa-puasa sunat. Jadi walau apa sahaja reaksi seseorang dengan Ramadan ni, mereka tetap melalui, sehinggalah akhirnya bila sampai di penghujung Ramadan, maka masing-masing rasa sekejap je Ramadan tu. Pejam celek lah, sekejap je 30 hari tu rupanya. Ingatkan lama, padahal
Mula Ramadan bukan main nyepoh lama gila tu. 30 hari. Tak apa dok setengah bulan je Ramadan. Tak. Tapi bila dah habis Ramadan, semua pakat rasa nikmat belaka. Tak. Nak raya pula. Jadi tuan-tuan, begitulah juga Ramadan ni tuan-tuan. Dia menjadi kata lambang kepada hayat kehidupan kita atas dunia. Kita semasa kita hidup dok, semasa nafas kita masih ada. Dok, kita rasakan kadang-kadang hidup ni lama, dok. Sementara bila mana kita melalui keperitan, dok, dalam kehidupan kita. Ada orang diuji dengan kemiskinan, ada orang diuji dengan penyakit, ada orang diuji dengan macam-macam benda lah, dok. Dengan perang, dengan suasana yang tak mengamankan dia. Jadi bila mana kita menghadapi ujian dalam hidup, kita merasakan hidup kita ni panjang. Tapi tuan-tuan, siapa sahaja, dok, kiralah sama ada orang yang setakat umur 30, setakat umur 40, setakat 70, setakat 80, bila sampai saat akhir hayat dia, maka dia akan merasakan bahawa umur dia, walaupun lama mana pun dia lalui, umur dia tu sekejap je. Umur dia tu sekejap sahaja. Kerana tu tuan-tuan, sebelum kita sampai di penghujung umur kita, yang mana kita kalau boleh kita tak mahu menyesal di akhir hayat kita, maka perbanyakkan amal. Sebab tu tuan-tuan, kita sebut sebelum ni, dok, kita suatu umat yang singkat umur dia, tapi Allah Ta'ala beri kelebihan yang banyak pada kita, dok. Allah Ta'ala berikan amalan-amalan yang walaupun sedikit, di antaranya zikir-zikir. Amalan ni sedikit dan ringan, tetapi pahala dia sangat besar. Sebab tu kita bila mana kita duduk saja, dok, kita tidak ada benda nak buat, maka kita digalakkan untuk berzikir. Kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Hak ni demi nak menambah pahala-pahala kita. Berzikir bukanlah susah, nak berselawat bukanlah susah, nak baca Quran pun bukan susah. Ada orang boleh berzikir, berselawat sampai beribu-ribu kali sehari. Kita yang orang kata benda ni masa 24 jam juga, tapi tak ada masa. Kenapa? Sebab tuan-tuan, bila mana kita menyibukkan lidah kita dengan benda-benda yang selain daripada ibadat, apatah lagi kalau disibukkan dengan maksiat, kita sibuk mengumpat, sibuk memfitnah orang, sibuk mengadu domba, maka benda-benda ni yang menyebabkan kita tak ada masa nak baca Quran. Maka kita mula rasa pelik. Betul tak ada orang boleh baca 10 juzuk sehari? Betul tak ada orang boleh selawat 10,000 kali sehari? Betul tak ada orang boleh berzikir sampai beribu-ribu kali sehari? Tuan-tuan, kita rasa heran sebab kita tak tergolong dalam golongan tu. Kita tak buat, kita tak usah buat macam mereka. Memang kita rasa pelik. Sebegitu juga mereka juga rasa pelik dengan kita. Mereka bila mana melihat sedikitnya amal kita, sedikitnya zikir kita, sedikitnya baca Quran kita ni, dia pula rasa pelik. Sebab dia banyak baca Quran, banyak berzikir semua, maka dia pula fikir, betul tak orang ni sampai tak ada masa nak baca Quran sehari, tak ada masa nak berzikir. Sebab apa? Dia tak ada masa nak ngumpat macam kita. Kita ni ada masa nak ngumpat, ada masa nak baca WhatsApp pula ngumpat kot. Jadi macam-macam benda. Kita banyak merugikan masa kita. Jadi mereka juga rasa heran. Mereka rasa pelik. Kita ni tak baca Quran ke? Tak berzikir ke? Tak berselawat ke? Maka begitulah orang soleh bila mana dia melihat kita. Kita rasa pelik dengan mereka, mereka rasa pelik dengan kita. Gitulah terbalik kod kita ni dengan dia. Jadi kerana tu tuan-tuan, Allah Ta'ala menyediakan kepada kita banyak amalan-amalan yang walaupun sedikit tapi pahala dia besar. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita benda ni baca dalam kitab Mukasyafatul Qulub, yang mana Imam Ghazali meriwayatkan riwayat daripada Ibn Abbas tentang sejarah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang ada sekali setahun lah, sekali setahun dalam seumur hidup kita. Jadi pernah satu ketika Nabi SAW tiba-tiba masa duduk dengan sahabat, tiba-tiba Nabi tersenyum. Lalu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah yang menyebabkan kamu ni tersenyum?" Maka Nabi cerita, malaikat beritahu kepada aku, di akhirat nanti ada seorang Nabi di kalangan Bani Israel yang masuk syurga dengan memegang pedang di tangan dia, pedang daripada rahang unta, tapi tanpa ada umat di belakang dia. Tak ada umat hok masuk syurga dengan dia. Dia seorang je. Dan nama dia ialah Syam'un Al-Ghazi. Al-Ghazi ni sebab Nabi Syam'un ni dia daripada Ghazah. Kalau dalam bahasa orang putih disebut Syam'un ni sebagai Samson. Nabi Samson. Kita dalam bahasa Arab disebut sebagai Nabi Syam'un alaihi salam. Jadi Nabi Syam'un ni tuan-tuan, Nabi cerita kepada sahabat, Nabi Syam'un ni dia seorang yang kerja dia berperang dengan orang kafir. Dia berperang dengan
raja Bani Israel pada ketika tu, yang engkar kepada Allah Ta'ala. Dan Nabi Syam'un ni Allah Ta'ala kurniakan kepada dia ni kekuatan yang luar biasa, memang luar biasa sungguh, sehingga kan orang kafir satu batalion lawan dia tak menang, satu batalion lawan dia seorang tak menang. Sehinggalah akhirnya orang kafir ni dia mula rasa rezak. Jadi akhirnya dia pergi temu dengan bini Nabi Syam'un. Mereka bertemu dengan bini Nabi Syam'un ni dan menawarkan emas kepada bini dia. Menawarkan emas dan harta benda lah kepada bini Nabi Syam'un ni. Dia orang puan dia kalah di situ lah. Orang puan ni tuan-tuan, backhand setara mana pun, tunjuk emas, tunjuk kata emas 10 lah, jangan emas walolok. Tak, tunjuk kata emas 10. Ada benda lah, lembek tekok lalu. Tak. Dah cerita lah. Teran ni kau seorang. Ni kau seorang lagi. Tak. Tahu dia bini ngamuk, tunjuk kata emas, senyap lalu. Mula-mula dalam duk maki lepo piring tu, tunjuk kata emas, tunjuk gelam emas dia, tengok ada benda tuan-tuan. Dah abang kena berlaku adil lepas ni. Jangan pula ingat muda je dah ingat kita tu kan. Jadi gitulah. Orang puang dia kalah dengan harta benda. Tak. Jadi ditawarkan kepada bini Nabi Syam'un ni, tak, supaya dibuat komplot untuk nak ikat Nabi Syam'un ni, untuk nak tangkap, nak berkah Nabi Syam'un ni. Jadi waktu malam bila mana Nabi Syam'un ni tidur, bini dia ikat dia dengan tali. Bila bangun pagi, Nabi Syam'un bangun gitu, putus gitu je tali tu. Bangun daripada katil tu, putus gitu je. Jadi Nabi Syam'un bila tengok bini dia ikat dia malam tu, jadi dia tanyalah, pasal apa ikat? Jadi bini dia kata, tak ada benda, saja nak tengok. Dah saja nak uji kekuatan lah, sebab dengar kata abang ni kuat benar. Jadi gagal malam pertama. Jadi esokan tu bila orang kafir mari jumpa dengan bini Nabi Syam'un ni, dan bila tahu kegagalan tu, lalu diberi ratap besi. Ratap besi lah, bukan ratap rezek tu. Ratap rezek tu halus je, ratap besi. Nak suruh ikat Nabi Syam'un. Jadi bila mana malam tu, bila mana Nabi Syam'un ni tidur, bini dia ikat dengan rata tu. Dan sekali lagi bila bangun pagi tu, dia bangun dengan mudah rata tu diputuskan. Putus gitu je. Dan bini dia tanya lagi bini dia, pasal apa ikat pula malam ni? Dia kata, sajalah macam malam kot, saja nak uji kekuatan, nak tengok kuat setara mana. Jadi akhirnya bila mana rancangan kedua juga gagal, lalu akhirnya iblis dia pergi bertemu. Dia bertemu dengan orang kafir, dengan bini Nabi Syam'un ni. Maka dia kata gini, cuba pujuk suamimu, tanya. Iblis beri cadangan, cuba pujuk suami kamu, tanya apa kelemahan dia. Jadi bini Nabi Syam'un ni malam tu, jadi dia buat baiklah, hidang kopi apa semua, top. Jadi dia ribakan kepala Nabi Syam'un ni, lalu dia tanya dengan lemah lembut. Orang lelaki pula dia kalah situ. Orang puang dia kalah dengan harta. Orang lelaki lembek tekak, kalau orang puang buat lembut, ada benda lah. Backhand setara mana orang lelaki kot, kalau down puang lembek tekak kot, ada benda. Dengan dia lembek. Jadi malam tu ditanyalah sebenarnya benda rahsia kekuatan ni. Jadi Nabi Syam'un beritahu, rahsia dia terletak pada rambut dia. Nabi Syam'un ni dia ada rambut yang panjang. Ada riwayat kata rambut dia panjang sampai ke kaki. Panjang rambut dia. Dan rambut dia ni lah rahsia kekuatan dia. Jadi malam tu bila mana Nabi Syam'un ni tidur, bini dia kerat rambut dia dan ikat dia dengan rambut dia tu. Dan akhirnya tuan-tuan, dipendekkan cerita, akhirnya berjaya akhirnya. Bila bangun pagi tu Nabi Syam'un ni tak dapat nak melepaskan diri, dan dia diberkas oleh tentera Raja Bani Israel pada ketika tu. Dan bila mana ditangkap Raja Bani Israel yang memang marah benar ke Nabi Syam'un ni, akhirnya dia membutakan mata. Dibutakan mata Nabi Syam'un, dipotong telinga dan dikerat bibir Nabi Syam'un, dan diluka parahkan tubuh badan Nabi Syam'un. Nabi Syam'un ni akhirnya dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan, dikembalikan kekuatan dia untuk dia balas dendam. Jadi masa tu dia diikat di tiang istana. Jadi bila mana Allah Ta'ala makbulkan doa dia, akhirnya dia retak rambut dia tu, diikat pada tiang tu. Jadi terlepas dan runtuh semua tiang istana tu. 4 orang pai mati belaka, termasuklah dengan bini Nabi Syam'un tu sekali. Jadi tengok tuan-tuan, daripada kisah ni banyak pengajaran sebenarnya kita nampak. Antaranya ialah di mana kelemahan orang lelaki dan di mana kelemahan orang puan. Sebab tu tuan-tuan, kita orang puan dia kena tahu di mana lemah dia. Dan orang lelaki pun orang lelaki pun dia kena tahu juga kat mana kelemahan dia. Kalau bini buat baik, hidang kopi dak pasal, tiba-tiba goreng roti canai ni, tebal roti canai dak pasal-pasal, atau ada benda tidak bonek tu, kena faham tu maknanya. Jadi akhirnya Nabi Syam'un ni tuan-tuan, bila mana dia
setelah Allah Ta'ala berikan kembali kekuatan dia ni dan dia berjaya melepaskan dia bersumpah dengan Allah Ta'ala untuk berjuang, berperang selama 1000 tahun. Siang hari dia berperang dalam keadaan berpuasa, dan malam hari dia bersumpah untuk tidak tidur, melainkan hanya untuk beribadat sahaja. Bangun semayang, malam dia semayang, siang dia berperang dalam keadaan berpuasa selama 1000 bulan, bukan 1000 tahun, 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Hak itulah kita baca dalam surah Al-Qadri tu kan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ni yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan tu sebenarnya dia merujuk kepada kisah ni. Kisah bagaimana Nabi Syam'un selepas pada tu berperang selama 1000 bulan menentang kafir. 1000 bulan ni tuan-tuan, dia lebih kurang dalam 83 ataupun 84 tahun gitulah. Tu tempoh masa dia lama. 1000 bulan, bukan sebulan. Siang hari berperang. Siang hari berperang dalam masa 1000 bulan. Kita tak sah kata kalau ajak perang ni tuan-tuan, tak sah kata masa puasa, dok puasa pun tak tahu perang kedok kita ni. Dah apatah lagi kalau nak berperang dalam bulan Ramadan. Kita puasa sebulan pun siang-siang hari bahan Foodpanda. Dulu main plastik hitam, ni senang sikit ada Foodpanda, Grab Food senang sikit mudah lagi order. Jadi kita puasa sebulan pun payah, apatah lagi nak perang 1000 bulan, memang dok lah. Jadi tuan-tuan, sahabat bila mana dia mendengar kisah ni, lalu dia bertanya, dah tak ada ke jalan, bagi kita wahai Rasulullah untuk dapat pahala semacam Nabi Syam'un ni? Maka Nabi SAW jawab, aku pun tak tahu. Lalu Allah Ta'ala turunkan surah Al-Qadri ni cerita, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar ni yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kerana tu tuan-tuan, kita pada bulan Ramadan, maka sayugilah ataupun sebaik-baiknya lah kita berusaha mencari 1000 bulan ni. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ni. Tuan-tuan, kita kalau nak sampai 1000 bulan ni tuan-tuan, tahu dang kedok. 1000 bulan dang kedok kita. 84 tahun lebih kurang. 60-70 pun kita dah tahu dang kedok. Apatah ni tuan-tuan, kalau kita tengok orang ni mati lebih cepat. Orang ni kadang-kadang 30-40 out dah. Dengan 30-40 tu macam-macam penyakit dah. Hok dulu kalau kecil manis daun tinggi apa semua duduk dekat orang 70-80. Ni 30-40 kecil manis dah. Jadi maknanya tuan-tuan, kita umur akhir zaman ni makin pendek, kita dok jadi makin panjang. Jadi kerana itulah kita kena bijak dalam beramal, kena bijak dalam mencari amalan-amalan yang menambah pahala kita. Bahkan tuan-tuan, bayangkan kalau kita cuma dapat sekali bulan malam Lailatul Qadar dalam seumur hidup kita, tu pun dah menyamai ataupun melebihi daripada Nabi Syam'un AS dah. Sementara kalau katakanlah 30 tahun dalam hidup kita setiap kali Ramadan dalam tempoh 30 tahun umur kita usaha dapat 10 malam terakhir ni, maka betapa besar kita dapat nak berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Lebih kurang kalau kita tupu 30 tahun dalam 30 tahun kita dapat 30,000 30 lebih kurang lah 30,000 bulan pahala. Dan 30,000 bulan, nak cari mana 30,000 bulan. Jadi kerana tu sebenarnya tuan-tuan, kalau kita tengok Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita banyak kelebihan, cuma tinggal kita je lagi nak buat kedok. Kemudian zuhud di dalam kehidupan dunia. Hadis ni menggalakkan untuk zuhud dalam kehidupan dunia, menghindarkan diri daripada kesibukannya, iaitu dengan menghindarkan diri daripada kesibukannya, tetapi bukanlah bererti meninggalkan amal usaha dan kegiatan. Bahkan yang dimaksudkan di sini ialah tidak bergantung dan sibuk dengan dunia sehingga lupa amal akhirat. Jadi yang seterusnya ialah zuhud dalam kehidupan dunia. Jadi zuhud ni bukan bermaksud kita ni miskin, hidup tak ada benda. Ini kena faham. Sebab tu ulama menyebut laisa az-zuhdu alla tamlika syai'an walakinna az-zuhda alla yamlikaka syai'un. Zuhud ni bukanlah bermaksud kamu hidup tak ada benda. Maksudnya zuhud ni tuan-tuan, bukan kita miskin, hidup apa kedana, tak ada rumah, tak ada kereta, tak ada anak bini, bukan gitu. Tapi zuhud ni ialah hati kamu tidak dimiliki oleh sesuatu. Maksudnya tuan-tuan, kita tidak meletakkan cinta kita terhadap dunia dalam hati kita. Tu maksud zuhud. Seseorang walaupun dia pakai kereta besar, duduk rumah banglo sekalipun, tapi kalau hati dia duduk pada Allah Ta'ala. Ramai je orang tuan-tuan kalau kita tengok. Saya teringat sahabat-sahabat saya yang berkuliah dekat 10 Selangor, KL apa semualah.
Mereka cerita, mereka berkenalan dengan banyak datuk-datuk, tan-sri lah. Dok, yang mana tan-sri ni tuan, kadang-kadang kalau orang dah kenal dia, orang ingat dia tu toh orang miskin mana tau. Dah mari dengan kain-pekat biasa, baju Melayu pun lusuh nampak, piuh lembek, naik motor dekat bulak. Dok, mari sejik, mari surah. Dok. Bila sekali-sekali bila dijemput pergi rumah, kawan-kawan kita ni pun rasa betul ke dok nak ikut dia ni. Tapi tak apalah, dah orang jemaah jemput ikutlah. Sekali balik bapak besar rumah besar pada rumah ustaz lagi. Dok, maknanya orang sebegini tuan-tuan, walaupun harta dia banyak, tapi dia tak meletakkan harta tu dalam hati dia. Dia ada orang kaya sebegini. Kalau setakat nak minta sumbangan 10,000, 20,000 tu barang je sign check barang je. Sebab dia tak letak hati dalam dunia, dunia dalam hati dia. Bandingkan kita nak keluar seriah terdeku. Dok, keluar seriah macam harga 100 riyal dah rasa. Dok. Jadi tu beza. Jadi tuan-tuan, zuhud bukan bermaksud kita tak ada benda, dan bukanlah bererti bila mana kita nak mengejar akhirat bermaksud kita kena tinggalkan dunia ni. Tak payah buat benda, tak payah beramal, tak payah kerja, tak payah benda. Dok. Kita tetap disuruh untuk memakmurkan dunia ni, tapi dalam masa yang sama kita kena ingat akhirat kita. Kemudian berusaha untuk beramal soleh. Seseorang Muslim hendaklah berusaha keras untuk beramal soleh, memperbanyakkan medan kebaikan, dan ini disertai dengan rasa takut dan berhati-hati terhadap siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berusaha untuk beramal soleh. Jadi kenapa disebut? Ini suatu benda yang menarik lah. Kenapa pengarang kitab ni, iaitu Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ni lah, bekas mufti wilayah sebelum ni, disebut berusaha untuk beramal. Kenapa disebut berusaha untuk beramal soleh? Sebab tuan-tuan, kita kena ingat, amal yang kita buat ni tuan-tuan, bukan mutlak datang daripada kekuatan fizikal kita, bukan mutlaknya datang daripada kudrat kita. Tapi hakikat ibadat yang kita buat ni sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala, pertolongan daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita dalam hidup kita ni, kita perlukan taufik dan hidayah. Kan biasa dok kalau kita sebut wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang-orang tidur pun segol lalu dok, sebab ingatkan kuliah habis dok. Bukan, ni nak cerita tuan-tuan, pasal apa kita semua sebut wabillahi taufiq wal hidayah tu. Taufik dengan hidayah tu sebut semua. Hidayah ialah petunjuk. Hidayah ialah petunjuk untuk kita laksanakan kebaikan. Adapun taufik ialah pertolongan. Taufik ialah pertolongan daripada Allah Taala untuk kita melaksanakan hidayah tersebut. Kita ni tuan-tuan, hidayah dapat banyak sebenarnya. Nak bila azam. Bila azam. Sebab tu bila azam, bila disebut hayya 'alas solah, maka kita baca la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan daripada Allah Taala. Ini sebagai nak mengingatkan kepada kita bahawa ibadat yang kita laksanakan, bukan setakat solat saja. Walaupun kita jawab tu bagi seruan solat, tapi sebenarnya seluruh ibadat kita, seluruh ibadat yang kita buat ni tuan-tuan, sebenarnya bukan mutlak datang daripada kekuatan kita, tapi dia datang daripada pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi hal ni demi nak memadamkan ego kita, sombong kita, supaya kita tak rasa riak dengan ibadat kita, supaya kita sedar bahawa ibadat yang kita buat ni datangnya daripada taufik, iaitu pertolongan daripada Allah Ta'ala untuk kita melaksanakan ibadat kita. Tanpa taufik, iaitu pertolongan daripada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, maka kita akan kekal gitu je sebenarnya. Maknanya kekal gitu tu kan, maksudnya doa ibadat pun kita, hidayah tu dengar semua azan tu, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tu seruan-seruan hidayah kepada kita. Cuma setakat dengar di telinga sajalah kalau Allah Ta'ala tak bantu kita. Jadi kerana tu kita kena berusaha untuk beramal soleh, minta dengan Allah Ta'ala supaya dipermudahkan kepada kita ni untuk melakukan amal ketaatan. Kemudian memilih kawan rapat. Ni sebagai terakhirlah. Berhati-hati daripada berkawan dengan orang yang jahat yang tidak ubah seperti perompak, supaya seorang Muslim tidak tergelincir dan terhalang untuk sampai ke tujuannya. Tuan-tuan, hidup kita atas dunia ni singkat. Hidup kita atas dunia ni singkat. Maka kerana itulah kita kena bijak dalam memilih sahabat atas dunia ni. Jangan pilih orang-orang yang akan menyesatkan kita, merosakkan kita. Sebab itulah banyak kalau kita baca dalam hadis maupun bidalang ataupun kata-kata hikmah para ulama yang menyuruh supaya kita ni memilih sahabat. Jadi saya pilih beberapa hadis dan juga kata-kata hikmah lah untuk kita renungkan. Yang pertama ialah hadis Nabi SAW, masalul jalisi salihi was sawi kahamilil misli wa nafikhil kiri.
fahamilul miski imma an yuhziyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa nafikhul qiri imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabisah. Perumpamaan kawan yang baik dengan kawan yang buruk ni seperti seorang penjual minyak wangi dan juga seorang peniup besi. Bukan peniup besi, peniup api, iaitu tukang besi lah. Tukang besi ni kalau dia nak melembutkan besi dah, sebelum nak katok nak benda tu, dia kena bakar arang dulu. Jadi perumpamaan dia ialah macam kita kawan dengan orang soleh, dengan orang sahabat yang dok molek ni, ialah umpama kita kawan dengan tukang besi dengan tukang penjual minyak wangi. Jadi Nabi sebut, ada pun orang yang berkawan dengan penjual minyak wangi ni, maka sama ada dia akan berikan hadiah kepada kamu. Maksudnya hok jual minyak wangi tu beri hadiah kepada kita, minyak wangi tu, ataupun kita membeli daripada dia, ataupun sekurang-kurangnya kita dapat, orang kata, percikan bau dia. Kita bersentuhan dengan dia dengan bersentuhan badan dengan dia, kita terlekat juga bau minyak wangi dia tu. Berbanding kalau kita kawan dengan tukang besi dah, dia nak panas, dia nak periduk arang dia tu semua, kena percikan arang tu pada kita, lalu terbakar baju kita, ataupun kadang-kadang kita mendapat bau busuk daripada pekerjaan dia. Cuma tuan-tuan, bukanlah nak cerita hina kerja tukang besi, bukan. Jangan salah faham. Ni sebagai perumpamaan. Maknanya kita ni dituntut supaya mencari sahabat-sahabat yang soleh, orang yang baik, berbanding dengan sahabat-sahabat yang buruk. Sebab apa? Orang soleh ni tuan-tuan, dia ada kelebihan bila kita kawan dengan dia. Sama ada kelebihan di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat, berbanding kita bersahabat dengan orang yang teman yang buruk. Tapi saya pun kawan belaka dengan tukang besi ataupun tukang minyak wangi ni. Tapi kadang-kadang sifat dia terbalik. Ada kot. Kadang-kadang tukang besi lebih baik pada jual minyak wangi sendiri. Cuma benda tu, sebab tu saya kata hadis ni dia sebagai perumpamaan. Bukan nak khabar pekerjaan tukang besi tu hina. Bukanlah nak cerita pekerjaan tukang jual minyak wangi tu mulia. Cuma kelebihan manfaat yang kita dapat. Saya banyak kawan tukang besi sebab saya minat sembelih. Jadi saya banyak pisah sembelih. Jadi kena kawan tukang besi lah. Tapi banyak untung kawan dengan dia orang. Boleh pisah murah, kadang-kadang boleh pisah free. Banding kalau kawan dengan orang lain lah. Kawan dengan tukang minyak wangi, ya kot, tapi tak je dapat lagi minyak wangi free setakat ni. Tak je dapat lagi. Tapi bukan kita minta, tak minta pun, tak agak mana pun. Dan juga Hasan Al-Basri dia menyebut, istaksiru minal asdiqai al-mu'minina fa inna lahum syafa'atu yaumal qiyamah. Perbanyakkanlah bersahabat ataupun berteman dengan orang yang soleh, kerana mereka ni boleh memberi syafaat pada hari akhirat nanti. Hal ni juga selaras sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dak, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu tu dak. Yang mana dalam ayat ni dak, Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang yang pada asalnya bermusuhan, kemudian dengan nikmat daripada Allah Ta'ala, lalu mereka ni berubah menjadi ikhwan. Ikhwan ni orang-orang yang akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti. Dan juga pepatah Arab menyebut, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Sahabat kamu ialah, ataupun teman yang sejati ni ialah orang yang berkata benar di hadapan kamu. Dia bersikap jujur, bersikap benar di hadapan kamu. La saddaqaka, bukannya yang sentiasa membenarkan kamu. Maksudnya bodek lah, kaki bodek. Dia tuan-tuan, sahabat yang sebenar ni tuan-tuan, bila mana kalau kita kawan dengan dia, kita buat silap, dia perbetulkan kita. Jadi masa hidup atas dunia, cari sahabat-sahabat yang sebegini. Kerana sahabat-sahabat sebegini tuan-tuan, dia akan memberi manfaat yang besar kepada kita di akhirat nanti. Dia memperbaiki amal kita. Bahkan kalau dia seorang yang soleh, sebagaimana yang disebut dalam kata-kata Hasan Al-Basri tadi, dia pula yang boleh beri syafaat kepada kita di akhirat nanti. Selain daripada syafaat Nabi dan juga syafaat Al-Quran. La saddaqaka, bukannya yang sentiasa membenarkan kamu. Maksudnya kita buat salah pun dia kata betul kok. Bukan dia tahu kita buat salah. Kita pun bukan tak tahu kita buat tu salah. Tapi dia kata kita buat tu betul sebab dia nak ambil hati. Sebab nak ambil hati, nak jaga hati. Tapi tuan-tuan, biasa gini kita anggap kawan sejati. Betul tak? Hok jenis orang kata bodek kita, sok mau puji, sok mau kita puji melambung. Hak ni kita anggap kawan kita. Hak ni lah yang kita anggap kawan sejati. Hatta kalau kita buat salah, dia tak tegur kita, tapi dia kata betul pula benda kita buat. Lalu kita mula terpesona, terpujuk dengan pujian-pujian dia. Sedangkan sahabat sebegini, dia akan menjahanamkan kita dekat akhirat.
Tapi kalau hok jenis tegur kita, hok beri nasihat, maka kita anggap hok ni busybody. Nak kalau bab akhirat. Tuan-tuan, kalau orang nasihat kita dalam bab dunia, realiti dunia hari ni. Kalau orang nasihat kita dalam bab dunia, dalam bab bekerja, dalam bab belajar, dalam bab berkahwin, tapi kalau yang menumpuk pada manfaat dunia, maka kita anggap ni orang yang prihatin. Tapi seorang kalau dia tegur tentang maslahat akhirat kita, masalah solat kita, masalah puasa kita, bacaan Quran kita, ibadat kita, maka kita akan anggap orang ni busybody. Sedangkan tuan-tuan, hak ni yang disebut oleh pepatah Arab sebagai sadaqaka, orang yang berkata jujur, yang berkata benar di hadapan kamu. Sebab dia berkata benar bukan sebab dia nak mengutuk kita, tapi dia nak melihat perubahan kebaikan pada diri kita. Tapi biasa hok gini kita anggap sebagai busybody. Hok jenis sadaqaka ni, hok sentiasa membenarkan kita ni, hok ni yang kita anggap sebagai sahabat sejati. Jadi tuan-tuan, dengan umur kita yang singkat, maka kita kena segera berusaha untuk membuat kebaikan. Dan dalam usia singkat ni juga tuan-tuan, usahalah cari teman-teman yang soleh. Hindari sahabat-sahabat yang buruk, yang negatif ni. Sebab kita kena ingat, dok padanan kita dekat akhirat nanti kita menghadapi kerugian-kerugian yang kita takkan boleh lagi untuk perbaiki dah. Kita nak baiki kerugian kita atas dunia ni mudah. Kita nak perbaiki solat kita nak berkawan dengan orang soleh ni mudah masa atas dunia. Tapi dekat akhirat tak ada dah. Akhirat adalah masa ataupun tempat untuk kita menuai hasil daripada amal perbuatan kita masa atas dunia. Jadi dalam hidup kita ni, penuhkan masa kita dengan amal-amal soleh, dan penuhkan orang sekeliling kita dengan sahabat-sahabat yang soleh, yang sentiasa menegur kita dan membetulkan kita. Bukan yang hanya setakat kata membonek kita, siapa kita buat salah pun dia kata betul, dan akhirnya dialah yang menjahannamkan kita dekat akhirat nanti. Jadi saya rasa cukup sekadar sajalah. Kita pun dah lebih dah waktu isyak ni. Jadi ala kuliah kita dah selesailah untuk hadis ni, walaupun ada sedikit lagi, tapi tak apalah. Kita syarahkan ni padang dah. Jadi mudah-mudahan segala manfaat yang kita dapat daripada hadis ni dapat sama-sama kita ambil dan kita amalkan. Dan segala apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang tersilap dan kekurangan itu datang daripada kelemahan diri saya sendirilah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.